Salam sejahtera. Salam sejahtera pada semua pelajar KMK semester 1. Hari ini adalah kelas ulang kaji untuk topik Sastra Ketatanegaraan berdasarkan daripada Antologi Permata Sastra Melayu. Kita dalam kelas bahagian B, prosa tradisional. Jadi hari ini kita akan menumpukan atau kita akan melakukan ulang kaji untuk sastra ketatanegaraan. Jadi tajuk untuk prosa tradisional pada hari ini ialah Taj Us Salatin. Jadi antara tumpuan untuk kelas kita pada hari ini ialah yang pertama kita akan melihat secara ringkas dari segi konsep maksud sastra ketatanegaraan, dan kita akan mengimbas semula segala isi-isi kandungan untuk sastra ketatanegaraan Taj Us Salatin ini. Dan selebihnya kita akan melihat kepada tema apa yang ingin disampaikan atau ingin diketengahkan oleh pengarang. Apakah pemikiran atau persoalan dan pengajaran yang kita akan dapatkan pada hari ini. Untuk soalan, biasanya apa soalan yang akan ditanyakan berdasarkan Taj Us Salatin ini? Biasanya untuk soalan kebiasaannya merujuk daripada soalan-soalan percubaan sebelum ini di negeri, soalan-soalan percubaan negeri terutamanya. Soalan biasanya dia akan tanyakan apakah syarat-syarat yang harus dipelihara oleh 3 golongan yang diceritakan dalam Taj Us Salatin tersebut, iaitu yang pertama raja, menteri, dan pegawai. Jadi untuk soalan dia akan tanyakan salah satu daripada 3 golongan ini. Antara ketiga-tiga ini. Walau macam mana pun, kena beri tumpuan juga kepada dari segi temanya, persoalan, serta nilai dan pengajaran yang perlu kita dapatkan. Walaupun soalan utamanya di sini ditanyakan adalah berdasarkan syarat-syarat yang harus dipelihara oleh raja, menteri, dan pegawai. Kita akan pergi secara ringkasnya konsep sastra ketatanegaraan ini. Sastra ketatanegaraan dia dikenali sebagai sastra adab. Sastra adab. Sastra ketatanegaraan ini dia menjelaskan tentang petunjuk, panduan, amalan dan peraturan bagi golongan pentadbir, termasuklah raja dan pegawai istana lain seperti menteri, wazir, utusan, penulis surat, ulu balang, dan ulama dalam urusan dan pentadbiran sebuah negara. Jadi setiap golongan yang terdapat yang ada dalam istana itu, dia ada peraturan-peraturan yang mesti diikuti oleh setiap mereka supaya urusan pentadbiran boleh berjalan dengan lancar dan ataupun serta menjamin kestabilan politik, ekonomi dan sosial di negeri mereka. Itu sedikit konsep tentang sastra ketatanegaraan. Sekarang kita pergi kepada tumpuan utama. Kita akan pergi kepada isi-isi dalam Taj Us Salatin ini. Kita akan secara ringkasnya, apakah syarat-syarat yang perlu pada raja yang perlu dipatuhi dan perlu dijaga oleh raja, menteri, dan pegawai. Jadi kita pergi kepada golongan pertama, iaitu raja. Ini ada 10 syarat yang perlu dipatuhi oleh raja. Yang pertama adalah mesti berlaku adil. Mesti berlaku adil dengan merasakan dirinya sebagai kedudukan pengadu masalah. Jadi dia mesti mendengar setiap permasalahan atau isu yang diketengahkan oleh golongan bawahan dia lah. Sebab raja ni akan menentukan
segala keberhasilan di dalam semua aspek di negerinya. Jadi peranan raja ni mesti selain daripada menjadi pijak untuk mencari solusi, menyelesaikan, dia harus bersifat adil. Okay, kedua adalah bersedia menerima aduan rakyatnya dengan sifat terbuka dan mengalu-alukan kedatangan rakyat. Okay, ketiga, beriman, hendaklah beriman dan jangan mengikut hawa nafsu. Keempat, raja hendaklah menghukum dengan sabar, lemah lembut dan menghindarkan rasa kebencian terhadap pelaku. Jadi ada bukti yang diceritakan dalam sastra tersebut, iaitu kita harus merujuk kepada kisah Raja Makmum. Macam mana Raja Makmum ni, dia boleh melaksanakan dengan penuh kesabaran, melaksanakan tanggungjawabnya dengan penuh kesabaran, dengan sifat lemah lembut dan mengelakkan rasa kebencian yang ada dalam diri dia terhadap pelaku tersebut. Jadi dengan arti kata lain, mesti bersifat atau bersikap profesional lah dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Syarat kelima adalah menghukum demi mendapat keridhaan Allah dan menghukum dengan kebenaran atau hak. Syarat keenam, raja hendaklah ingat bahawa segala pekerjaannya itu akan mendapat balasan kebajikan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika raja berbuat dosa, dirinya akan dibalas dengan kejahatan juga. Okay, seterusnya, menghormati golongan bijak, pandai, bersikap rendah diri dan tidak berbangga dengan kedudukannya sebagai sultan. Okay, yang ke-8, menghindarkan diri daripada sikap takbur. Ke-9, bertindak menyiasat aduan rakyat dan menyegerakan hukuman demi menjaga kebajikan rakyat. Okay, dan yang terakhir sekali adalah bijaksana dan berhati-hati terhadap rakyat yang mengadu hal kepadanya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah menteri. Okay, ada berapa syarat yang perlu dipatuhi, juga 10. Okay. Yang pertama adalah memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat. Berterima kasih untuk pemberian raja dan anugerah yang telah diberikannya. Okay. Berbelanja dengan kebenaran raja, mengikut keperluan dan tidak membazir. Dan keempat adalah mencari sumber harta raja untuk raja. Okay. Yang kelima adalah menyediakan segala keperluan raja, pakaian dan kenderaan raja. Okay. Keenam, tidak melanggar hukum syarak. Seterusnya, menegur kesilapan raja jika melanggar hukum syarak, sebab ini adalah menjalankan tugas untuk menasihati raja dan menjadi pembantu serta pembantu kepada raja, supaya raja ini dia boleh melihat sendiri apa yang sudah dilakukannya, sama ada dinilai secara baik ataupun sebaliknya. Syarat ke-8, tidak sombong atau makrur kerana pangkatnya, tidak mengasari rakyat. Ke-9, mencari harta untuk dirinya, sekadar untuk keperluan dirinya saja dan jangan berlebih-lebihan. Dan yang ke-10 adalah mencari maklumat tentang keselamatan negara melalui maklumat rakyat jelata. Okay, untuk pegawai ada 10 juga. Okay, mendahulukan perintah Allah dan menyadari bahawa raja juga makhluk Allah. Pegawai hendaklah menghargai pemberian raja dan memuliakan rajanya. Okay, menjaga tutur kata di depan raja dan menyembunyikan apa-apa perkara yang sukar tentang dirinya. Okay. Harus memelihara marwah raja atau menjaga martabat raja. Okay, syarat kelima, hendaklah lebih takut atau takwa kepada Allah berbanding rajanya. Okay. Keenam, hendaklah menyempurnakan segala pekerjaan dunia raja, namun jangan lupa dengan pekerjaan akhirat dirinya. Okay. Ketujuh, jangan bersebahat dengan raja untuk menganiaya rakyat kerana dirinya akan mendapat balasan yang sama di akhirat kelak. Okay. Tidak memuji orang lain yang tidak dikenalinya di hadapan raja. Okay. Hendaklah menunjukkan kepada raja dahulu akan segala milik kesukaannya. Dan akhir sekali adalah menjaga tutur kata dan tingkah laku serta seluruh anggota keluarganya. Seluruh anggotanya apabila berhadapan dengan rajanya. Jadi di sini kita boleh dapat lihat ada 30 yang perlu kita kena yang perlu kita kena ketahui ataupun perlu kita kena kaji balik, di mana ada 10 syarat untuk raja, 10 syarat untuk menteri dan 10 syarat untuk pegawai. Okay, dari segi tema ya, apa yang ingin diketengahkan oleh pengarang tersebut adalah ia bertemakan tentang adab dan peraturan, di mana dalam
isi kandungan Sastra Ketatanegaraan tersebut adalah mengandungi syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh Raja, Menteri dan Pegawai. Okey, antara pemikiran atau persoalan yang disampaikan, isu atau perkara yang ingin disampaikan adalah tentang sikap adil, tentang sikap beriman, menjatuhkan hukuman dengan adil, berbicara yang baik tentang raja dan menghargai pemberian raja. Biasanya untuk persoalan atau pemikiran, kebiasaan kita akan ambil daripada syarat-syarat yang ada pada setiap pegawai. Maksud di sini, bila korang tengok kat sini kan, ataupun korang tengok dalam notes, kita boleh jadikannya sebagai satu perkara ataupun persoalan atau pemikiran di situ. Jadi kita ambil saja daripada syarat-syarat yang ada di sini. So korang perhatikan yang saya tandakan di sinilah. Okay. Semua boleh ambil. Okay. Jadi yang korang perlu nak, yang perlu kena tambah di sini adalah huraian. Huraian korang kena buat dengan ayat sendiri, apa yang korang faham dan sertakan contoh berdasarkan petikan yang diberikan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada pengajaran yang perlu kita dapat beserta nilai yang kita boleh translatekan daripada pengajaran tersebut. Yang pertama adalah Raja dan Menteri hendaklah sentiasa bekerjasama atau muafakat dalam melakukan sesuatu tugas. Iaitu mereka hendaklah bekerjasama atau bermuafakat. Pembesar dan Menteri mestilah taat dan bertanggungjawab kepada Raja. Okay, jadi yang perlu diamalkan adalah nilai taat setia dan bertanggungjawab. Untuk Raja, haruslah adil dan prihatin terhadap rakyat. Kena mengamalkan nilai adil atau prihatin dan serta Menteri dan Pembesar haruslah menunjukkan perkara yang baik dan mengutamakan tugas, perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab. Jadi saya harap untuk sesi pada hari ini boleh dapat korang faham. Kalau korang tidak sempat untuk baca karya asal, korang boleh tengok dekat sini. Okay, just perlu kena tahu nanti bahawa untuk soalan, kalau dia tanya nanti, dia akan keluar topik ini, dia mesti akan bertanya kan berdasarkan petikan ataupun dia akan bagi satu soalan tunggal. Okay, jadi untuk soalan tunggal yang tidak berdasarkan daripada petikan, kebiasaannya, saya ulang sekali lagi, soalannya dia akan berdasarkan daripada syarat-syarat yang perlu dipelihara oleh Raja, Menteri dan Pegawai. Okay, itu saja untuk sesi kelas kita pada hari ini. Okay, jadi korang boleh tonton semula video kelas kita ini. Okay, untuk hari hari Jumaat lah. Okay, dan nota korang boleh juga tengok sekali. Saya akan sendkan dalam grup. Itu saja daripada saya untuk sesi kelas ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih dan selamat malam.